السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram Al-Muhtaram, Ashabul Fadilah, Tuan-Tuan Imam, Pegawai Syarah, Musi dan seluruh jawatan kuasa masjid, pimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah taala, mudah-mudahan Allah taala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada penyakit, musibah, balak, wabak, mudarat, jahat manusia, jahat makhluk ghaib. Dan kita doa kalau ada di antara kita yang diuji dengan penyakit, semoga dikurniakan kesembuhan, diberikan kemudahan dalam urusan dan diberikan ganjaran yang baik atas sabar tersebut, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita, masih lagi adab guru dan penuntut Al-Quran, iaitu berlemah lembut. Betul. Belum habis. Berakhlak baik, tak habis lagi Oh. Setakat mana kita berhenti? Okey. Di antara akhlak guru itu adalah, dia kata, seorang guru ini perlu berakhlak dengan akhlak yang baik. Mengapa tuan-tuan kita kena ada akhlak-akhlak yang baik? Dia kata apa ni? Makarimal akhlak. Akhlak-akhlak yang terpuji ini, akhlak-akhlak yang sebaik-baik akhlak ini, kenapa tuan-tuan? Mesti ada. Baik itu Nabi SAW, innama, disebutlah hadis Nabi kata apa? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan kepada kamu wahai manusia, makarimal akhlak, untuk mengelokkan akhlak-akhlak manusia. Agama Islam ni dia satu agama yang duduk pada kedudukan yang tinggi. Dia bukan agama yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dia bukan macam tu. Agama Islam satu agama, kalau dia duduk dia tinggi, kalau dia berdiri dia lagi tinggi, jika nak dibandingkan dengan semua agama-agama yang lain yang ada di atas dunia. Saya ingat saya pernah sebut dengan tuan-tuan, hari ni ada orang berhujah. Dia kata apa? Kenapa nak kata Islam ni agama yang paling baik, sedangkan kita kata agama lain pun mengajak kepada kebaikan. Agama lain pun ajak benda baik juga. Betul? Kita tak nafikan perkara itu. Sebagai contoh, ada kepercayaan yang disebut dengan Konfusianisme. Juga mengajar tentang tata cara, tata kelola, bagaimana kita kata cara hidup manusia itu secara bertata. Maknanya kita kata hidup manusia itu ada aturannya. Begitu juga agama Buddha, Hindu, Kristian, termasuklah Taoism dan sebagainya, juga mengajak kepada
Pelakuan ataupun mengajar kepada perkara-perkara yang baik. Betul, kita tak nafikan perkara itu. Kita raikan, maknanya kita memberi penghormatan kepada kebaikan yang dibawa oleh semua agama. Betul. Tetapi kita nak tahu, dalam kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh mana-mana agama, Islam mendahului dalam perkara itu. Kenapa? Kebaikan yang paling besar adalah beriman kepada Allah Ta'ala. Itu kena ingat. Akhlak yang paling tinggi adalah beriman kepada Allah Ta'ala. Kepercayaan yang paling tinggi itu adalah akhlak yang paling baik, iaitu meletakkan Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Sebab itu lepas subuh kan, lepas kita sembahyang subuh, kita ada satu doa yang kita baca dalam hati kita kan. Kita sebut apa? Ada orang kata bangun daripada tidur, baca dah benda tu. Ada yang kata lepas sembahyang subuh kita baca kan, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban. Aku reda, aku puas hati Islam jadi agama aku. Raditu billahi rabban. Aku puas hati Allah Ta'ala jadi Tuhan aku. Aku tak mau Tuhan lain, aku tak mau benda lain aku buat Tuhan. Aku nak Islam, aku nak Allah Ta'ala menjadi Tuhan aku. Pedulilah benda lain. Macam mana benda lain ada kuasa hebat ke, benda lain pun mengajak kepada kebaikan ke, cukup pada aku. Aku puas hati Allah Ta'ala jadi Tuhan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Dan aku juga puas hati Islam satu agama yang lengkap. Aku ambil dia menjadi kepercayaan dan panutan aku. Cukup. Aku dah tak mau dah agama lain. Walaupun agama lain kalau cerita dia bawa kebaikan, tapi agama Islam aku nak ambil buat agama aku. Tak mau agama lain. Kemudian Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dan aku juga puas hati Nabi Muhammad ini menjadi Nabi aku. Kenapa tuan-tuan kita nak kata kita puas hati? Bermakna apa? Kita menolak segala kepercayaan yang lain. Walaupun Tuhan-Tuhan agama lain mengikut kepercayaan mereka, apa yang dibawa oleh agama mereka juga mengajak kepada kebaikan. Tetapi kebaikan yang paling tinggi, kebaikan yang paling besar adalah Allah Ta'ala itu diletakkan sebagai Tuhan. Maka walaupun agama lain mengajak kepada kebaikan, agama Islam mendahului dalam perkara itu. Agama Islam satu-satunya agama yang mengajar kita dengan akhlak yang baik, bukan hanya untuk kebaikan dunia, tetapi kebaikan akhirat. Sedangkan agama lain hanya membincangkan soal keduniaan sahaja. Agama Islam tidak. Agama Islam adanya hidup dan adanya kehidupan selepas mati. Itu agama Islam. Sebahagian daripada agama lain tidak membincangkan tentang hidup yang kedua. Tetapi agama Islam memberi keluasan dan kefahaman jelas berkaitan bahawasanya selepas hidup ada kehidupan kedua yang perlu kita buat persiapan sewajarnya. Maka berakhlak dengan akhlak yang baik ini adalah satu perkara yang dituntut oleh agama, sehingga Islam itu dibawa dengan akhlak yang baik. Itu kena faham dulu. Kita dah baca 2 minggu lepas cerita bagaimana seorang guru itu perlu berperkerti mulia, bermanis muka, sabar dan sebagainya. Malah disebut apa tuan-tuan? Saya sambung sikit. Dia kata apa? Seorang guru itu juga perlu melazimi seluruh ketetapan syarak seperti membersihkan diri dengan menghilangkan segala kotoran dan berbulu yang dikehendaki oleh syarak untuk dibuang, seperti mencukur misai, memotong kuku, merapikan janggut, menghilangkan bau-bau yang tidak menyenangkan dan menghindari pakaian yang makruh dipakai. Yang disebut akhlak baik ini tuan-tuan bukan hanya perangai kita, bukan. Itu satu cabang daripada akhlak baik. Ingat, kalau orang kata kita mesti ada akhlak yang baik, bukan hanya perangai itu nak baik, bukan hanya muka nak manis, bukan hanya sabar, bukan hanya tak marah orang, bukan hanya kita kata apa, tidak melampaui batas, bukan hanya tutur bicara yang indah-indah, bukan itu sahaja. Tetapi agama kata akhlak baik itu juga dicerminkan dengan cara penampilan diri kita. Penampilan diri itu akhlak baik. Orang Islam perlu mendahului dalam perkara itu. Ni tidak. Orang Islam, ya Allah, ya Tuhan pun lemah kita menengoknya. Apa yang dimaksudkan penampilan diri itu disebut dalam kitab. Membersihkan diri.
Pastikan kita ni membersihkan diri kita. Agama lain menyuruh kepada kebersihan, tapi Nabi sebut an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kebersihan itu apa? Menjaga kebersihan diri. Janganlah kita, minta maaf lah kalau saya sebut, pakaian kita daripada jauh orang nampak kotornya. Nabi SAW, walaupun Nabi bukan orang kaya, tapi penampilan Nabi kemas. Nabi orang yang mempunyai janggut. Nabi menyisir janggut dia. Nabi sikat janggut, tuan-tuan. Janggut pun Nabi sikat. Tak? Kita tengok semua orang rumah ada cermin. Tengoklah kita ni macam mana pada cermin kita. Tengok. Tengok semua kena tengok. Misai kita disebut apa? Menghilangkan kotoran dan berbulu yang dikehendaki oleh syarak. Untuk dibuang seperti mencukur misai. Bukan kata tak boleh simpan misai ni, boleh. Tak boleh. Tetapi dia kata apa, tuan-tuan? Kalau nak simpan misai, nak simpan janggut, janggut untuk menyimpan janggut itu sunnah Nabi SAW. Beramallah dengan cara yang sopan. Maknanya kata nak simpan, simpan elok-elok. Kemah. Ini kita tengok misai tu sampai tutup bibir. Bibir tak tahu mana satu bibir, mana satu mulut, mana satu janggut dia. Kita tak tahu. Lepas itu pergi kedai, order telur 3 suku pula tu. Bila dia makan, telur putih masuk mulut, telur kuning sangkut kat misai. Kita tengok apa yang kita rasa, tuan-tuan, selekeh. Ini bukan akhlak orang Islam. Ada orang lebih rare lagi. Daripada bulu hidung cantum dengan bulu misai, cantum dengan bulu janggut. Tak putus di antara bulu hidung dengan misai dengan janggut tu. Punya selekehnya, tuan-tuan. Apa masalah macam ni? Sehingga orang pandang ini ke agama Islam? Ini ke yang Islam aja? Tengoklah kat cermin, bulu-bulu yang boleh buang, bulu hidung tu trim lah sikit. Ini sampai dah terkeluar. Dekat nak kata sejengkal melampau sangat lah. Tapi sampai nampak lah bulu hidung tu boleh tarik dengan tangan. Punya panjang dah bulu hidung tu. Taknya cukup. Sehingga orang pandang ini ke Islam. Sebab itu saya selalu sebut dengan tuan-tuan, menjaga kebersihan itu tuntutan besar dalam agama. Sebab itu dalam bab fiqah. Saya tanya tuan-tuan, dalam bab fiqah, tuan-tuan bila buka je bab fiqah, apa bab pertama yang dibincangkan dalam kitab fiqah? Apa dia? Bab pertama, mesti bab itu dibincangkan dalam kitab fiqah. Bab apa? Taharah. Taharah nama dia. Taharah tu bab apa? Bab pembersihan, bab pencucian. Itu taharah. Seseorang yang sembahyang, dalam keadaan dia tidak menjaga kebersihan, tidak sah sembahyang dia. Sebab itu dalam sembahyang, dalam ibadat, taharah itu merupakan perkara penting. Masuk bila air, keluar bila air. Islam ada tata cara dia, ada adabnya, ada tertibnya. Kenapa, tuan-tuan? Kerana dia menjamin ibadat kita itu sah tak sah. Sebab itu Islam kata apa? Kalau kita pakai seluar sembahyang contohnya, kalau pakai kain pelekat, tinggikan sikit kain pelekat, betul? Sunat kita tinggikan daripada atas buku lali kita. Sunat. Ini labuhkan pakaian sampai buku lali pun kita tutup. Kenapa agama suruh buat macam tu? Kerana untuk menjamin kebersihan itu. Mengapa agama ajar kita kalau kencing mesti duduk? Sebab kalau kencing berdiri, masalah dia apa? Percik. Memang nampak macam tak percik, tapi tuan-tuan cuba kencing dekat matahari, nampak percik-percik alur tu lekat pada pakaian. Ada orang ambil peduli tentang perkara itu. Pakaian itulah dia pakai kencing, pakaian itulah dia pakai sembahyang, lepas tu dia gaduh, dia doa, Tuhan tak bagi. Ini masalah dia. Maka agama kata apa? Jagalah kebersihan. Kemudian potong kuku. Agama kata kuku potong. Saya minta maaf lah tuan-tuan, saya secara terbuka ni, pandangan peribadi saya pun juga, mungkin agama juga melihat perkara itu dengan pandangan yang baik. Saya duk tak faham satu jenis orang, sejenis orang yang suka simpan kuku kecil ni. Dia suka simpan kuku. Ada orang kata tujuan ni korek hidung. Kalau itulah tujuan dia, jangan buatlah kerja mengarut macam tu, tuan-tuan. Minta maaf saya sebut, tuan-tuan. Kalau saya sebagai orang yang melihat perkara itu, kita rasa cukup kotor.
kotor. Simpan sebatang kuku ni, ada dalam 5 jari ni, ada satu kuku ni disimpan, tuan-tuan. Betul tak? Ramai orang buat kerja macam tu. Pertama, menyimpan kuku ni, tuan-tuan, sehingga ada riwayat, ada penceritaan daripada orang-orang alim. Dia kata apa? Kuku yang panjang, mengapa Nabi suruh potong kuku ni? Syaitan duduk kat kuku ni. Kuku-kuku kotor. Bila mana kita beristinja sebagai contoh. Kita istinja, maksudnya guna air, guna apa semua. Kalau kuku-kuku yang panjang ni, tuan-tuan, kita bimbang, najis-najis ni duduk di celah-celah kuku. Jangan ceritalah soal kita makan lepas tu. Kita makan tangan kanan kan, najis ni kita guna tangan kiri. Masalah ibadat. Sebab itu dalam ibadat haji dan ibadat umrah, di antara perkara sunat yang disuruh kita buat sebelum berniat ihram adalah memotong kuku. Kuku potong kuku dulu. Dan sunat potong kuku hari apa? Jumaat. Sunat potong kuku ni hari Jumaat. Kan? Kemudian dia kata apa? Menghilangkan bau-bau yang tidak menyenangkan. Ya tak? Kita kena adalah penampilan yang sesuai. Nak pakai minyak wangi pun pilihlah minyak wangi yang sesuai. Itu pun pandangan juga, tuan-tuan. Bila kata nama minyak wangi, biarlah wangi. Jangan minyak wangi tengik bau dia. Ni pun satu juga. Pakai minyak wangi tu bagus dah. Tapi pakai yang tengik sangat, sampai kalau kita datang masjid, di antara sunat bila mana kita nak datang dalam sembahyang adalah memakai wangi-wangian. Sunat pakai wangi-wangian ni. Makna dia apa? Pada badan kita, pada pakaian sembahyang kita sunat. Pada badan ni taruhlah deodoran ketiak apa semua, pakailah. Minyak rambut, pakailah, rapikan rambut. Saya, tuan-tuan, setiap kali pergi masjid, rambut ni minyak, tuan-tuan. Saya memang pakai minyak rambut. Walaupun kita tutup kepala kita lepas tu dengan kopiah, tapi minyak rambut pakai. Kerana dia sunat. Sama juga kita pakai wangi-wangian. Tetapi nak beri pandangan sikit. Dalam memakai wangi-wangian, pastikan wangi-wangian kita itu menjadi selesa pada orang lain dan selesa pada diri kita. Jangan pakai yang terlalu kuat sampai orang mabuk sebelah kita, mabuk. Pening langsung. Kerana mungkin wangi-wangian yang tidak sesuai. Pakailah bau-bau yang orang boleh terima ramai. Okeylah. Ini pakai jenama yang hitam tu. Saya tak mau sebut jenama, nanti jadi masalah. Yang hitam pekat tu. Sebagai contoh lah, orang pakai jenama Hajarul Aswad sebagai contoh. Kenapa orang letak minyak wangi tu nama dia Hajarul Aswad? Sebab minyak wangi yang bau macam tu digunakan untuk mewangikan Kaabah. Perasan tak, tuan-tuan? Kalau kita dalam ihram, kita dilarang untuk datang ataupun memegang Kaabah. Kenapa? Pada kain Kaabah itu, kain kiswah, Hajarul Aswad itu sendiri, dia disapu ataupun dilomori dengan wangi-wangian. Dan memang wangi betul. Kalau kita pergi kenyuk kain, kita pergi pegang kain Kaabah tu, tuan-tuan cium, ada lekat bau kat tangan kita. Bau tu nama dia bau wangian, dipanggil Hajarul Aswad. Jadi digunakan untuk mewangikan Kaabah. Kita pakai wangi badan kita, tak pening, tuan-tuan. Bau dia tu boleh tahan lama. Sebab itu dia letak pada kain. Kita letak pada badan, pakai pula bukan sikit. Setapak tangan ni penuh gayanya macam takung. Sapu badan, dia naik motor, dia memang tak bau. Dia naik motor, angin tiup ke belakang, dia tak bau. Tapi bila masuk dalam sah dia sembahyang, ya Allah ya Tuhanku, kita sampai kecil-kecil mata kita. Jangan kata hidung kemang-kemping, mata pun kecil-kecil. Nak menahankan bau dia, pakailah wangi-wangian yang sesuai. Yang sesuai, makna dia apa? Tidak terlalu kuat, yang boleh menyebabkan orang tidak terganggu untuk sembahyang dengan khusyuk. Ada, pakai. Dia suruh. Kemudian dia kata, adab, akhlak yang baik itu juga apa dia kata? Menghindari pakaian yang makruh dipakai. Janganlah pakai pakaian yang makruh dipakai. Sebagai contoh, pakaian ni di image. Pilihlah pakaian-pakaian yang sesuai. Maksud sesuai itu apa, tuan-tuan? Apakah kita perlu berpakaian begini 24 jam? Tak. Time kita nak pergi ke padang, aktiviti padang contohnya, sukan, pakailah pakaian yang sesuai. Saya minta maaf lah, tuan-tuan, saya kurang berminat kalau orang, saya pun pakai jubah juga. Kalau tuan-tuan tengok, saya jarang pakai baju Melayu, bukan plekat ni, saya jarang. Pertama, saya malas nak ingat-ingatkan plekat ni.
Kejap-kejap nak ikat takut terlocok je. Tak? Saya rasa leceh sikit. Saya lebih suka pakai seluar di dalam atau pakai jubah di luar. Dia cepat. Dia simple. Tapi bukan saya tak pakai macam ni. Pakai juga. Pakai kan pelekat dengan baju Melayu ni ada waktu ni. Cuma saya kata apa? Time kita nak aktiviti ibadat, pakailah macam ni. Pakai macam ni. Tapi kalau kita pergi tengok sukan di Padang, nak pakai jubah juga. Nak menunjuk apa? Pakailah pakaian yang sesuai. Lepas tu dah lah pakai jubah apa. Nak pula main tu. Ini yang kita sakit hati tengoknya ni. Nak main lepas itu, jangan bagi kena nanti baju ni nak semayang lagi. La ilaha illallah. Sama macam orang pergi pasar pakai jubah. Aduh, bila kita pergi pasar ikan, dia pakai jubah, kita pakai pakaian yang memang nak kotor. Ikan tu tuan-tuan, mengecik-mengecik air dia. Lepas tu dia pula tertarik-tarik kain. Lepas tu jangan langgar dia. Ingat apa? Buatlah pasar sendiri. Dia marah pula. Mana pilih pakaian yang sesuai. Bila time kita menuntut ilmu, pakaian yang sesuai. Jangan pakai pakaian yang tidak sesuai. Sehingga disebut apa tuan-tuan? Kita nak datang semayang. Pakaian-pakaian yang bergambar-gambar. Malah ada ulama kata makruh. Makruh pakai pakaian yang banyak tulisan-tulisan. Termasuk dalam menuntut ilmu. Kerana itu, saya setuju. Walaupun ada orang mempertikaikan. Dia kata di barat. Ni sukena ikut barat ni. Tentang pemakaian uniform sekolah. Ada orang tak setuju. Kita apa ni? Tengok kalau kita pergi sekolah-sekolah di barat sebagai contoh. Sekolah-sekolah di UK, sekolah-sekolah di US. Dia tidak ada uniform. Betul? Dia tidak ada uniform. Pelajar dia boleh datang ke sekolah dengan memakai pakaian apa yang sesuai. Pakailah. Masalah apa tuan-tuan? Kita kalau buka ruang macam itu, kita akan tengok dalam kelas kita macam-macam jenis pakaian. Sampai cikgu pun pening kepala nanti. Yang tulis gambar tengkorak, black metal. Sehingga kadang-kadang ada tulisan-tulisan di baju yang dia tak faham makna dia apa. Kadang-kadang itu adalah perkataan pemujaan dalam upacara tertentu. Black metal lah apa semua. Maka dikawal perkara ini supaya apa? Ada disiplinnya. Kalau kata nak disiplin dalam pemakaian pun tak boleh. Bagaimana nak disiplin dengan ilmu yang dia ada? Itu saya simple je. Apa yang payah sangat nak ayam baju? Allah. Ceritanya malah nak ayam baju. Apa payah sangat ayam baju ni tuan-tuan? Saya pun ayam baju sendiri kadang-kadang. Tak susah mana pun. Ayam baju bukan dulu nak hidup arang. Sekarang ni ada tuan-tuan pakai ayam arang lagi ke? Oh, kalau ada tuan-tuan memang rare betul lah. Tak ada dah. Sekarang ni plug aja, tekan panas. Teh dulu, jangan tu teh kat baju. Koyak baju kan. Teh dulu. Tengok okey. On, cantik, baru. Kita ayatlah pada baju kita. Mudah sekarang. Tapi, dia kata apa? Hindarilah pakaian-pakaian yang tidak sesuai dalam menuntut ilmu. Kemudian dia kata apa? Dia juga hendaklah berwaspada daripada sifat hasad, riak, ujub dan menghina orang lain. Meskipun kedudukan orang lain itu lebih rendah daripada dia. Adab berakhlak baik sebagai seorang guru, sebagai seorang penuntut ilmu, dia kata apa? Berwaspada daripada sifat hasad. Ni tuan-tuan, jangan ada sifat hasad dengki pada orang. Tak boleh. Dalam kita menuntut ilmu ni tuan-tuan, ada orang ni macam-macam rupa. Ada yang cakap sekali je faham, ada. Ada yang cakap puluh-puluh kali tak faham. Sebagai contoh, berapa kali kita cakap, inilah common, bukan sini je, mana-mana tempat ada. Berapa kali kita sebut? Dekat skrin TV, mana-mana masjid pun apa-apa. Kita kata apa? Bila semayang, bila mana nak beri salam, jangan tunduk, kita kata, terus beri salam. Kemudian berhenti sekejap, beri salam ke kiri pula. Kita kata tak ada amalan yang tunduk-tunduk hormat ni. Siapa tak pernah dengar nasihat ataupun tak pernah dengar mana-mana ustaz sebut benda tu? Dah puas dengar tuan-tuan, betul tak? Bukan saya orang pertama yang cakap dengan tuan-tuan. Beratus dah ustaz cakap benda tu. Tapi, bila kita pergi mana-mana, kita jumpa lagi PL ni, perangai ni. Mana-mana. Takkan kita nak ikat kepala dia? Apa yang susah sangatnya, kita kata jangan tunduk. Amalan itu tak ada.
Bukan amalan baru. Ulama-ulama menyebut larangan tentang tunduk ketika mana beri salam. Kita buat juga. Makna dia apa nak sebut? Ada orang yang faham, dia tu tinggal. Tapi ada orang puluh-puluh kali pun kita cakap, dia tak jadi apa. Maka kadar kefahaman orang juga berbeza-beza. Biasalah tuan-tuan. Tak, kita belajar kelas yang sama. Bukan kelas dalam kuliah di masjid. Ya, di sekolah pun sama tanya cikgu. Di universiti pun sama. Guru yang sama mengajar, apa yang disampaikan benda yang sama, tapi kefahaman itu beza-beza. Bila periksa tak boleh jawab ni, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Jadi orang yang Allah Ta'ala berikan dia kelebihan daripada sudut kecerdasan, jangan pula dia riak, berbangga-bangga diri. Jangan. Tak? Saya dulu tuan-tuan, ialah kita belajar universiti. Kita ni budak-budak lelaki. Budak-budak lelaki ni, tuan-tuan ingat rajin ke nak buat-buat nota ni tuan-tuan? Tak ada. Saya cakap jujur je. Tak ada buat-buat nota ni tuan-tuan, tak ada. Tak ada. Kita ni masuk kelas bawa buku, tulis hari ni, Isnin, 20 hari bulan 2 contoh dia. Lepas kelas 3 jam, kalau tuan-tuan tengok notanya, tak berubah. Tarikh dengan hari juga. Tak tambah. Jadi kita datang hanya bawa telinga saja. Bawa pen kononnya 3-4 batang. Kononnya bawa buku. Bila bersyarah masuk je kelas, kita pun tegak nak bercatik. Pegang pen. Tulis pun tulis. Isnin. Kelas apa? Ada undang-undang TOT contohnya. Kau main tulis. Keluar daripada kelas, kalau orang tanya, apa yang kau tulis tu? Tulis tarikh dengan tajuk, dengan tarikh dengan hari je. Tak tambah pun. Ada kawan dalam kelas saya tu tuan-tuan, ni bagus, budak lelaki. Dia bagus dia. Dia very disiplin lah tu memang, tapi Allah Ta'ala rahmati dia lah. Dia orang baik. Dia ni rajin ambil nota. Rajin ambil nota. Datang kelas awal kita ni, budak nakal tu kerja-kerja sikit, datang lambat-lambat. Dia awal. Kalau kelas pukul 9, 8.30, dia tukar buka aircon. Kita datang, kita telefon ni, kelas kat mana? Kita kelas pun lupa. Kat mana? Dia sampai dulu. Ayo, kelas kat mana? Kelas tempat biasa kat mana? Kelas tempat biasa pun tak ingat kat mana. Jadi dia tukar ni. Dia bila lecturer mengajar, dia buat nota. Kita tak buat nota. Jadi bila nak periksa tuan-tuan, dialah menjadi tumpuan orang. Kita akan jumpa dia. Pasal nak pinjam nota dia. Dia buat nota, kita tak buat nota. Jadi kita pun pinjam nota dia. Semua kawan-kawan ni, semua pinjam nota dia. Dia bagus. Dia bagi, dia tak kedekut, dia bagi. Cuma masalah dia tuan-tuan, bila lepas periksa, orang yang pinjam nota dia, kan? Kita tak buat nota, kita pinjam nota dia, kita periksa, kita lulus. Dia tukang tulis nota, dia periksa, dia tak lulus. Dia tukang buat nota, dia periksa, dia tak lulus. Kita pinjam nota dia, kita exam, guna nota dia, kita lulus. Apa nak sebut tuan-tuan? Makna dia apa? Inilah kita sebut. Setiap orang itu Allah Ta'ala kurniakan kecerdasan berbeza-beza. Ada waktu Tuhan bagi tinggi, ada waktu Tuhan bagi rendah. Saya pun sama, ada subjek yang saya cemerlang, ada subjek yang warga juga. Maka, jangan cemburu bila mana kita ada kelemahan di situ. Jangan rasa bangga bila mana kita ada kelebihan dengan sesuatu perkara. Selalu saya sebut dengan tuan-tuan, manusia ni Tuhan bagi cara adil. Jangan rasa kita pandai dalam bidang kita rasa, aku pandai segala bidang. No. Tak. Ada orang Tuhan berikan dia ilmu dalam bidang agama, kongsilah dengan orang. Tapi dalam keadaan kelebihan ilmu agama, dia kena ingat. Mungkin dalam bidang-bidang tertentu dia lemah. Contoh dia dalam ilmu pergi laut, dia tak pandai. Tak? Jenis-jenis ikan, mungkin dia tak kenal. Mungkin daripada ilmu-ilmu pertukangan dia tak kenal. Jadi, jangan kita pandang rendah pada orang dalam konteks ilmu. Kemudian dia kata apa tuan-tuan? Sebagai akhlak yang baik, dia kata apa? Dia perlu beramal dengan hadis-hadis yang diriwayatkan berkenaan tasbih, tahlil, zikir, doa dan seumpamanya. Dia mestilah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala serta memastikan pergantungan dalam segala urusan adalah kepada Allah Ta'ala. Orang yang ada akhlak yang baik, dia beramal. Dia dapat hadis cerita tentang amalan ini, dia beramal dengan amalan itu.
Al-ilmu bila amalin kasyajarah bila samari. Orang yang ada ilmu tapi tidak beramal dengan ilmu seperti pokok tak ada buah. Tuan-tuan, hadis-hadis Nabi cerita tentang amalan sampai pada kita, tindakan kita adalah buat mengikut kemampuan kita dan kita cuba dapatkan bilangan yang disebut dalam hadis itu. Kalau saya ditanya kepada saya, sebagai contoh, kalau disebut dalam hadis Nabi, Nabi kata 33, 33, 33. Contoh. Bila buat macam tu, pahala macam ni. Tiba-tiba kita buat tak sampai. Kita buat 20. Dapat pahala tak? Dapat. Sebut nama Allah ni, dapat pahala. Zikir, dapat pahala. Cuma pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, kalau buat sebanyak itu, ini banyaknya, kita tak boleh dapat. Sebab itu hadis-hadis yang ada bilangan, maka cuba capai pada bilangan itu. Biarlah tuan-tuan kita spending a little bit of time sikit. Kita terpaksa korban masa kita sikit. Sebagai contoh, zikir-zikir, wirid-wirid lepas sembahyang. Jangan tinggal baca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang. Itu ada hadis Nabi. Allah Ta'ala menurunkan malaikat menjaga orang ini. Jangan tinggal zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar setiap kali lepas sembahyang. Sehingga amalan itu lebih baik daripada sedekah orang-orang kaya. Orang kaya sedekah di Madinah. Ada orang yang ada duit, dia sedekah. Sehingga perbuatan sedekah orang-orang kaya ni tuan-tuan, kerana banyaknya sedekah dia, menyebabkan orang-orang miskin cemburu. Jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, rugilah kami, binasalah kami, orang-orang kaya dapat masuk syurga, kami tak dapat. Kata Nabi, pasal apa? Orang kaya dia ada kelebihan harta, dia boleh sedekah. Kami orang miskin, kami tak boleh sedekah. Binasalah kami, rugilah kami. Nabi ajar dia amalan. Baca apa? Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Setiap apa? Dubur kulli solah. Setiap kali lepas sembahyang. Amalan itu kalau ditimbang lebih tinggi beratnya daripada amalan orang-orang kaya yang bersedekah. Kita tahu amount, kita tahu bilangan, kita buat. Apa yang berat sangat 33? Bukan 33 ringgit nak keluar. 33 balik kali sebut je. Payah sangat ke tak? Tak sampai 2 minit boleh habis 99 tu tuan-tuan. Tapi tak pilih nak buat. Kemudian dia kata apa? Doa, utamakan doa-doa yang datang daripada Al-Quran dan utamakan doa-doa yang datang daripada hadis. Kalau ditanya kepada saya dan saya berpandangan sebagai contoh, doa-doa yang datang daripada Al-Quran perlu diletakkan di bahagian awal doa-doa ini. Kemudian diikuti dengan doa-doa yang datang daripada hadis. Tuan-tuan tahu tak doa-doa yang tuan-tuan baca lepas sembahyang tu yang mana ayat Quran, yang mana hadis? Ni yang kena belajar ni. Kena belajar yang ni kena tahu ni. Sebagai contoh, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tu doa tu daripada mana? Saya tanya tuan-tuan, jawab pandang, tak jawab. Pandang tu jawab. Pandang. Dia tak jawab. Doa tu daripada mana? Daripada Al-Quran. Maka doa macam tu jangan tinggal. Jangan tinggal. Tak? Begitu juga doa-doa yang datang daripada hadis. Allahumma a'inna. Ataupun Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi ajar kepada seorang sahabat Nabi. Nabi kata apa? Aku pesan pada kamu, jangan tinggal doa ni setiap kali lepas sembahyang. Minta Allah Ta'ala bantu kita, lorongkan kita nak buat ibadat. Kena minta dengan Tuhan, supaya bila kita siap sembahyang subuh, kita dah berminat, dah tertunggu-tunggu untuk sembahyang zuhur. Bila kita siap sembahyang zuhur, biar kita tertunggu-tunggu nak sembahyang asar. Masuk asar, tertunggu maghrib. Masuk maghrib, tertunggu isyak. Masuk isyak, tertunggu nampak? Dia tinggal tu. Masuk isyak, tertunggu nak qiyam dulu. Subuh je dia nak. Tengah tu ada qiyamul lail.
Dia sembahyang subuh, dia tertunggu-tunggu bila dia boleh bangkit untuk tahajud. Itu dia lupa tu, dia ambil subuh. Subuh. Sebab itu bangun pukul 6. Sekarang kalau bangun pukul 6, sempat subuh ni. Tu. Macam tu. Apa nak lorongkan kita, tuan-tuan? Selain daripada ikhtiar kita kunci jam apa semua. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku dalam ingat kau. Kita ni, nama pun manusia, nasiah, pelupa. Lupa. Datangkan gelak tawa sikit, lupa ibadat. Tapi doa-doa ini yang membantu kita supaya kita dilorongkan oleh Allah Ta'ala untuk jalan-jalan ibadat. Sebab itu tuan-tuan cuba tengok. Ada orang pergi umrah. Dia boleh consistently semayang di masjid. Dalam keadaan itu dia boleh buat umrah 4-5 kali. Tapi ada orang pergi umrah, sihat tubuh badan, umrah buat sekali je. Maghrib Isyak je pergi masjid, Zuhur Asar semayang di hotel. Ni ada yang macam tu. Kenapa? Duduk hotel yang sama, sihat sama-sama, tapi kenapa nilai datang masjid, nilai ibadat itu berbeza-beza? Samalah macam kita dekat masjid ni, tuan-tuan. Ada orang yang boleh datang masjid istiqamah, tapi ada orang tak boleh datang masjid istiqamah. Lagi teruk, tak boleh datang masjid pun. Tu lagi teruk. Datang masjid pun tak boleh. Sedangkan kalau kita tanya dia, apa masalah dia? Tak ada apa. Kalau dia tak pergi masjid, lepas dia sembahyang maghrib di rumah, lepas maghrib dia buat apa? Tak ada apa, rehat-rehat je, dia kata tengok-tengok TV, tengok berita. Nunggu Isyak. Dapatlah dia kata tasbih-tasbih sikit, berit-berit. Amalan itu kalau dibuat di masjid, berganda pahala dia. Tapi dia tak boleh pergi. Walaupun orang itu pagar masjid dengan pagar rumah dia satu. Maknanya, kongsi pagar. Tapi kalau Tuhan tak lorongkan dia, tak bantu dia, sebab itu saya sebut dengan tuan-tuan, doa ni doa-doa daripada hadis Nabi. Utamakan doa-doa ini dalam doa kita. Kemudian dia kata apa? Dan dia mestilah mendekatkan diri kepada Allah. Di antara ciri-ciri akhlak mulia itu apa? Berakhlak baik itu apa? Dia mendekatkan diri kepada Allah di waktu sendiri atau di waktu depan orang ramai. Macam saya sebut dengan tuan-tuan kan. Saya sebut dengan tuan-tuan. Minggu lepas ke saya kata. Kat sini ke tempat lain, tak tahulah. Saya kata, bila kita sendiri, ibadat lain. Bila kita ramai-ramai, ibadat lain. Pertama, kalau macam tu, selalu kita ibadat secara ramai-ramai. Kalau ibadat ramai tu lagi baik pada ibadat sendiri. Macam saya sebut dengan tuan-tuan kan, saya sebut minggu lepas ke apa, saya kata. Kalau kita datang masjid, macam inilah pakaian kita. Tak? Dengan baju Melayu, buta atas penuh. Kancing atas. Dengan minyak wangi, dia ada orang ketiak minyak rambut yang tersebut tadi lah. Dengan kopiahnya, dengan cincin, ambil sunatnya apa semua. Semayang di masjid. Tapi kalau hari tu hari hujan, lebat pula dengan ribut, kita tak pergi masjid. Kita membangun semayang di rumah. Macam mana keadaan kita pada tu? Kita pakai baju masjid ke tidak? Kita pakai kain gombang kita je. Kain gombang yang itulah yang tidur. Itulah pergi berak, itulah pergi kencing. Macam itulah satu-satunya kain plekat yang ada atas dunia ni kat kita. Lepas itu kita semayang sekadarnya lah. Jangan kata pakaian semayang kita, wirid semayang kita tu macam mana? Bayar subuh, sunat muakkad doa kunut pun tak baca. Bila semayang seorang. Tak? Semayang seorang macam tu. Wirid panjang-panjang ada, doa panjang-panjang ada, tak ada. Kenapa bila kita ibadat di rumah dengan kita ibadat di masjid, daripada sudut ibadat itu berbeza? Pasal apa? Sebab di rumah kita sendiri tak ada orang nampak. Bila di masjid, kita menjaga pandangan dan mata-mata orang kepada kita. Kenapa macam tu? Tuan-tuan datang masjid menjaga mata siapa? Menjaga pandangan siapa? Pandangan Allah. Kita nak Tuhan pandang kita. Orang tak pandang kita, peduli apa kita? Tak? Kita cuma nak ketika mana kita bawa kereta di jalan raya je orang pandang kita. Kalau orang tak pandang kita, orang kepuh kita. Risau ke kita? Tapi kalau dalam bab ibadat, peduli apa dengan pandangan manusia? Kita nak pandangan Allah. Tapi kalau kita niat dan qasad dan ibadat kita itu pada pandangan manusia, kita bimbang Tuhan tidak memandang kita. Saya nak akhirkan tuan-tuan dengan cerita satu orang lelaki yang tidak mendapat pandangan baik manusia.
Cerita dia cukup menyentuh kalbu. Nama dia very popular. Seorang lelaki yang bernama Julaibib. Pernah dengar nama dia? Satu orang lelaki yang bernama Julaibib. Tuan-tuan mesti pernah dengar nama dia. Dalam hadis disebut. Ada dua cerita, dua hadis saya nak baca. Hadis yang berbeza, tapi cerita Julaibib ni macam mana? Julaibib ni tuan-tuan, dia satu orang lelaki, fizikal dia tak lawa. Dia tak lawa. Dia pendek, dia tidak tinggi, muka dia tak handsome. Dah lah tak handsome, pendek pula. Maknanya kalau orang tengok memang tak segak lah orang kata. Tak segak. Jadi dia ni tuan-tuan dah tak handsome, muka tak lawa. Dia tak macam kita. Tuan-tuan lah kita ni teruk-teruk pun okey lah. Tak? Boleh lah, boleh. Ada peminatnya kan. Sama ada peminat yang diketahui dan peminat yang kita tak diketahui. Tak? Tak apalah. Sampai orang kata tua-tua pun ramai. Orang tua pun orang minat ni jam. Julaibib ni tuan-tuan, dia satu orang yang tak diminati oleh sesiapa. Orang tak minat dia. Orang tak minat dia. Sehingga hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakrah. Abu Bakrah kata, dah lah dia ni tak handsome, dia ni pendek, dia ni muka tak lawa. Jadi dia ni tak banyak orang nak kawan dengan dia. Orang lelaki ni tak mau kawan dengan dia, jadi dia ada satu perangai. Dia suka kawan dengan orang perempuan. Dia kawan dengan orang perempuan. Tapi perangai kawan dengan orang perempuan ni, dia suka bercampur dengan orang-orang perempuan ni. Orang tak suka dia. Orang tak suka dia. Dia satu orang yang orang tak selesa Julaibib ni. Sehingga kata Abu Bakrah, dia pernah warning isteri dia. Dia warning isteri dia. Tu sahabat Nabi ni, orang yang beriwayat hadis ni. Dia riwayatkan hadis tentang Julaibib. Dia kata, aku sendiri pernah warning isteri aku. Kalau aku nampak kamu duduk melepak dengan kawan-kawan kamu, di situ ada Julaibib, kamu tunggulah apa aku nak buat dia. Makna Julaibib ni tuan-tuan, satu individu yang tak disukai oleh orang. Orang tak suka dia. Dia suka duduk dengan orang perempuan, lepas tu dia suka buat-buat jenaka. Orang tak suka sebenarnya, orang perempuan pun tak suka dia. Tapi pasal itu dia yang boleh terima, dia boleh kawan dengan dia. Orang lelaki tak mau kawan dengan dia, dan dia tak ada kawan. Satu hari tuan-tuan, Nabi tanya dia. Nabi tanya dia, Julaibib, engkau ni tak nak kahwin ke? Nabi tanya dia. Engkau ni tak mau kahwin ke? Maka jawab dia kata apa? Kamu nak suruh aku kahwin ke? Aku ni tak ada nilai. Orang tak akan nak aku. Orang tak minat aku. Orang tak gemar aku. Pasal aku ni tak ada harga kalau nak kahwin pun. Orang tak nak aku. Nabi kata apa pada dia? Kalaupun kamu tidak ada harga pada kalangan manusia, kamu ada harga pada Allah dan pada Rasulullah. Nabi jawab kat dia. Kalaupun orang pandang kamu tak ada harga, orang tak suka kamu, tapi kamu kena tahu, kamu kena ada dalam hati kamu, Allah dan Rasul suka kamu. Tu dia. Julaibib ni. Walaupun Nabi nak bagi dia gembira, Nabi beritahu dia. Dan ucapan Nabi itu ucapan yang menggembirakan siapa-siapa pun kalau dengar. Nabi kata apa pada dia? Kalaupun orang memang tak suka kamu semuanya, kamu ingat Julaibib, dia kata, Allah dan Rasulullah suka kamu. Julaibib ni. Satu hari tuan-tuan, Nabi SAW pergi jumpa dengan seorang lelaki. Cerita ni agak panjang sikit lah bagi saya, dalam 5 minit lagi. Nabi ni jumpa dengan satu orang lelaki, satu orang pakcik ni. Yang mana pakcik ni dia ada satu orang anak dia ni segak, lawa. Ada satu pakcik ni ada satu anak perempuan ni lawa. Maka Nabi pergi jumpa dengan pakcik tu. Nabi kata apa kat dia? Aku nak meminang anak kau. Tu dia. Pakcik ni tuan-tuan, orang lelaki ni, pakcik lelaki lah. Pakcik ni, dia bila dengar Nabi kata, Nabi nak meminang anak dia, dia punya seronok tuan-tuan. Nabi nak jadi menantu. Siapa pun akan bahagia. Nabi nak jadi menantu. Bila macam tu, dia kata, okey, setuju, no problem. Ini satu rahmat daripada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi sambung lagi. Tapi bukan untuk aku. Dia kata, kalau bukan untuk engkau, untuk siapa ya Rasulullah? Untuk sahabat aku, Julaibib namanya. Pakcik ni tadi yang setuju, tiba-tiba jadi tak setuju bila dengar nama Julaibib ni. Dia kata, kalau Julaibib ni
saya tak boleh buat keputusan lah. Saya kena bincang dengan mak dia dulu. Nampak? Keputusan dah jadi lain. Maka pakcik ni tadi balik ke rumah dia, jumpa dengan isteri dia. Dia kata apa? Wahai isteriku, saya pendekkan cerita, Nabi meminang anak kita. Makcik ni bila dengar Nabi minang anak dia, melompat seronok. Nabi nak jadi menantu. Dia faham macam tu. Pakcik ni kata bukan untuk Nabi. Kalau bukan untuk Nabi, untuk siapa? Untuk Julaibib. Makcik ni pula sudah dengar nama Julaibib. 3 kali dia ulang. Julaibib tu anak Nabi ke? Dia tanya. Julaibib, dia kata. Jadi nama Julaibib ni meniti di bibir-bibir orang Madinah dengan apa ni, dengan satu persepsi yang tidak baik. Orang tak minat dia. Maka bincanglah suami isteri ni nak tolak tawaran dan pinangan Nabi ni. Berilah tahu apa-apa pun kat Nabi. Cakaplah anak kita ni nak belajar lagi ke nak sekolah lagi, tak ready lagi nak jadi isteri. Yang penting bukan Julaibib jadi menantu kita. Dialog suami isteri ni tuan-tuan didengar oleh anak perempuan yang cantik ni tadi. Dia duduk mengintip, dia dengar, kemudian dia keluar. Bila mana ayah dia bangun nak pergi jumpa dengan Nabi, nak beritahu Nabi menolak pelawaan itu, menolak peminangan itu, anak dia keluar. Anak dia kata apa? Ayah cerita siapa nak pinang aku? Dia kata, ayah dia pun jawab, Rasulullah meminang engkau untuk Julaibib. Jadi apa jawab ayah? Kami dah bincang, 2 orang, kami tak setuju. Tuan-tuan tahu anak dia cantik jawab apa? Ayah lupa ke yang meminang itu Rasulullah? Tak mungkin Rasulullah akan membuat sesuatu perkara yang akan memudaratkan masa depan aku. Mustahil, dia kata. Yang meminang ni Rasulullah. Dan apa yang dibuat oleh Nabi ni mustahil, tidak baik untuk masa depan aku. Pakcik ni bila dengar anak dia cakap macam tu, dia teringat, dia silap. Ini Nabi yang meminang, tak mungkin jadi tak baik. Tengok orang takwa tuan-tuan. Anak takwa macam mana? Nabi pinang, tak elok lah, tapi itu Nabi. Itu Nabi. Maka pakcik ni pun keluar daripada rumah, pergi jumpa Nabi. Aku serahkan urusan ini pada engkau ya Rasulullah. Kahwinlah Julaibib dengan perempuan cantik ni. Okey, satu cerita lagi nak cerita Julaibib ni. Ini cerita scene kedua. Cerita kedua nak cerita, dia ni siapa? Dalam satu perang tuan-tuan, Nabi SAW pergi perang. Bawa tentera Islam pergi perang. Julaibib ni tuan-tuan, dia satu orang tentera yang selalu duduk di depan. Dia ni duduk depan. Orang walaupun tak suka dia, tapi dia ni satu orang yang bagus bila perang duduk depan. Bila siap perang tuan-tuan, bila siap berperang, Nabi kumpulkan para sahabat. Ni tengok. Ni nak tunjuk tuan-tuan. Walaupun orang tu depan Allah, depan manusia tak suka dia. Tengok Julaibib ni. Bila mana habis pada perang itu, Nabi kumpulkan para sahabat. Satu ucapan agung daripada Nabi yang mungkin menyentuh kalbu kita. Nabi tanya, siapa yang ada kehilangan sahabat-sahabatnya pada hari ini? Maknanya lepas perang, Nabi nak tahu siapa sahabat-sahabat yang gugur dalam perang. Maka sahabat ni pun tengok kawan masing-masing, lapor depan Nabi. Orang ni sahabat aku syahid ya Rasulullah. Orang ni sahabat aku gugur. Orang ni sahabat aku gugur. Habis semua sahabat-sahabat dah beritahu siapa yang mereka hilang. Nabi berdiri, Nabi tanya lagi, ada tak sesiapa yang hilang sahabatnya pada hari ini? Lapor pada aku, Nabi kata. Sahabat kata, tak ada dah, kami dah lapor semua. Kami dah tak ada, kami dah tengok sahabat-sahabat kami. Tak ada, semua kami dah beritahu engkau ya Rasulullah. Kali ketiga Nabi sebut lagi, ada tak sesiapa yang nak datang beritahu aku dia hilang sahabatnya dalam perang ini? Sahabat pun bening tengok, kenapa Nabi ulang benda-benda yang sama. Kemudian Nabi pun sebut, dia kata, kamu dah laporkan sahabat-sahabat kamu yang hilang. Sekarang aku nak laporkan, aku hilang sahabat aku, Julaibib nama dia. Nabi sebut. Sahabat ni bila dengar Allah, Julaibib tak ada. Orang tak perasan dia. Nabi perasan dia. Nabi cari dia. Nabi suruh sahabat pergi cari mana mayat dia. Akhir jumpa tuan-tuan. Sahabat ni jumpa mayat dia
Dilihat mayatnya berada di tengah-tengah dan dikeliling dia ada 7 musuh yang mati. Maka sahabat ni mari lapor depan Nabi. Apa yang dilaporkan? Dia kata, ya Rasulullah, Julaibib membunuh 7 orang musuh, kemudian dia dibunuh. Nabi bila dengar macam tu, tuan-tuan, Nabi pergi di mana tempat Julaibib syahid itu. Nabi pergi ke situ. Nabi berdiri di sebelah mayat dia. Nabi berdiri. Dalam hadis pun Nabi berdiri sebelah mayat dia. Kemudian Nabi kata apa? Benar, Julaibib membunuh 7 orang musuh, kemudian dia dibunuh. Ini tuan-tuan, bunuh 7 musuh. Bukan benda-benda yang nak tunjuk beraninya Julaibib ini. Walaupun orang tak suka dia, manusia tak pandang dia baik, tapi Tuhan pandang dia. Kemudian apa tuan-tuan Nabi buat? Nabi duduk di sebelah mayat dia. Kemudian Nabi angkat mayat dia, pangku atas riba Nabi. Ni Nabi pangku atas riba Nabi. Sehingga sahabat kata apa tuan-tuan? Kami tengok kulit Nabi dengan kulit dia itu tak ada kain yang alah, tak ada. Mana rapatnya Nabi letak atas pangku Nabi. Kulit Julaibib itu di atas kulit Nabi SAW. Tu sahabat yang manusia tak suka dia. Orang tak suka dia. Tapi Allah suka dia, Nabi suka dia. Kemudian Nabi memerintahkan sahabat untuk korek lubang nak kebumikan dia. Maka sahabat pun korek lubang. Dan sahabat kata Abu Bakrah, dia kata apa? Sepanjang tempoh sahabat mengorek lubang untuk mengebumikan Julaibib itu, selama itulah jenazah Julaibib itu di atas pangkuan Nabi SAW. Tu dia. Nabi pangku, Nabi alah dia, Nabi letak dia di atas riba Nabi. Sepanjang mana waktu orang gali kubur dia, sepanjang itulah dia berada di atas riba Nabi SAW. Kemudian bila siap gali lubang tuan-tuan, bila mana nak kebumikan jenazah Julaibib itu, Nabi sendiri yang masuk ke dalam kubur dan Nabi meletakkan jenazah dia. Satu ucapan yang agung daripada Nabi. Nabi kata apa? Demi Allah, wahai Allah, dia kata apa? Demi Allah, wahai Tuhanku, aku bersaksi pada hari ini, kata Nabi, Julaibib adalah aku dan aku adalah Julaibib. Sebagaimana engkau menerima aku, terimalah Julaibib. Tuan-tuan, ucapan itu tak pernah sahabat kata kami dengar Nabi sebut kepada mana-mana manusia, kecuali kepada Julaibib ini. Dan kami berdoa sungguh-sungguh dengan Allah supaya kami mati dulu sebelum Nabi, dan kami nak ucapan itu dibaca dan disebut depan kami. Nabi doa dengan Allah Ta'ala, dia kata apa? Wahai Allah, ni Julaibib ni, dia adalah aku adalah dia. Sebagaimana engkau terima aku, terimalah dia. Ni tuan-tuan, apa yang saya nak simpulkan kat sini? Jangan peduli pandangan manusia. Jaga pandangan Allah. Jaga pandangan Rasulullah. Kenapa? Pandangan Allah dan pandangan Rasulullah lah yang menjamin kita bahagia dunia akhirat. Kalau sekadar menjaga pandangan manusia, kita mendapat keredaan manusia tanpa keredaan Allah, maka binasalah hidup kita tuan-tuan. Semoga kita mendapat keredaan Allah dan juga kita mendapat pandangan baik manusia. Secara apa? Pandangan manusia itu tidak mengatasi pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada pagi ini Allah Ta'ala beri baik pada kita. Yang baik semuanya daripada Allah. Yang tidak baik itu di atas kelemahan dan kejahilan, kemaifan diri saya sendiri. Qul qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.